So guys, selamat datang ke SRTV. Okay, lama menyepi. Bukan apa, basically kerja lah, okay. Basically kerja, memang jadual aku padat dikenakan lagi dengan puasa. Jadi aku kena get used to it lah, badan aku tu untuk bekerja dan juga berpuasa. Dikenakan lagi memang aku punya day off memang cukup-cukup kurang. That's why the only thing yang aku update adalah di ruang community SRTV saja. Jadi minta maaf lah untuk ketidakhadiran aku untuk beberapa perkembangan dan juga perlawanan Sabah FC seperti selepas kita tumbang di tangan Johor lah, JDT. Aidin Muyajic menjaringkan gol. Sebenarnya benda tu ada ingin aku mau menceritakan. Memang aku ada plan mau buat video, tapi again memang aku nak boleh stand with my body lah untuk sekali lagi adapt dengan situasi baru ni di bulan Ramadan. So basically itu reason aku lah kenapa aku tidak keluar. Tapi jangan risau buat anda yang menanti. Jadi ini adalah update terkini yang aku boleh katakan aku rumuskan lah sebelum kita menuju ke perlawanan seterusnya di saingan Liga Super, iaitu pada esok hari guys, di antara Sabah dan juga Negeri Sembilan di Simlikas. Perlawanan pada jam 9.15 malam. Apa yang menariknya, so dia macam ada back to back benda yang betul-betul menarik perhatian kita lah untuk perlawanan dan juga perkembangan Sabah FC ni. Of course pertamanya adalah dengan kemasukan wajah-wajah baru, pemain import di dalam skuad Sabah FC yang nampak gayanya bagi aku cukup bagus lah, dengan kemenangan untuk di saingan MFL Cup. Lepas tu walaupun tewas di tangan JDT pada perlawanan tersebut, tapi ada benda yang boleh kita ambil positif lah di atas kekalahan di Simlikas menentang JDT tempoh hari, especially dengan jaringan yang dilakukan oleh Ondong Mba tu. So the way I look at it, daripada gerakan bola tu, assist yang dilakukan dan juga penyudah yang dilakukan, memang cukup perfect lah untuk menentang pasukan yang belum lagi ada rekod kekalahan di saingan Liga Super ni. In fact, lawan Melaka lah tempoh hari, boleh tahan jugalah gol yang dilakukan oleh pemain Melaka tu. So bilang orang, each and every goal yang dilakukan menentang JDT tu macam is a big thing lah. Dia macam meraihkan kemenangan perlawanan Liga Super. Lebih kurang macam tu lah aku boleh katakan lah. Walaupun gol tu satu saja, walaupun tewas 6, lebih kurang macam tu. Tapi it's a big thing lah, pasal bukan senang untuk membolosi JDT ni. Perlu ada keyakinan seperti mana yang ditunjukkan oleh pasukan-pasukan yang sebelum ni yang juga berjaya menjaringkan gol sewaktu menentang JDT. Dan aku cukup berbangga, Sabah adalah antara pasukan yang tersenarai di dalam jadual tersebut yang berjaya membolosi JDT. So that is why aku katakan walaupun match tu kita tewas, tapi why not kita look on the positive side hasil daripada perlawanan tu. Jadi membawa ke perlawanan menentang Negeri Sembilan ni, satu lagi benda telah diumumkan agak lama juga, so aku ketinggalan lah di dalam memberikan perkongsian untuk perkembangan ni, walaupun aku sudah share di ruang komuniti SRTB, tapi lambat dari segi perkongsian di video. Aku katakan iaitu pengambilan head coach terbaru Sabah FC, dan inilah yang ingin aku ceritakan di video ni, iaitu Juan Torres Rio. Lebih kurang gitulah yang last kali tu, pasal lagu ada check macam mana mau pronounce tu. Dia kalau kita sebut dalam bahasa kita dia Garrido, tapi bila aku check pronunciation Spanish dia macam Garrido. Lebih kurang macam tu. So dia ni memang tidak, anyway dia berumur 46 tahun lah, so macam tidak jauh jugalah beza umur aku sama dia, dan mempunyai UEFA Pro license. Dan kalau kita tengok CV dia memang cukup bagus. Anyway, aku akan bercerita saja, aku tidak akan share apa gambar. So kalau kamu macam tidak mau dengar muka aku bercakap, anda boleh anggap macam benda ni podcast. Ambil earphone apa semua, plug in your ears, lepas tu kamu buatlah apa-apa benda, just dengar suara aku siap. Okay, CV dia ni memang cukup bagus lah. Di mana dia ni pernah bersama Barcelona selaku youth scout, lepas tu Granada FC scout juga, pernah bersama Malaysia under 22, 23 as a assistant manager, lepas tu pernah juga dilantik selaku manager bersama Persis Bandung ke apa ni, aku cek tu.
ini kalau transfer mark ni memang slow sikit. Persis Solo, Ong Kim Sui kan ni? Kan? Assistant manager, dan Hajduk Split, Director of Development. Kalau aku nak silap, Hajduk Split ni adalah satu klub di Croatia kalau aku tak silap, if not mistaken lah, first tier league, dan sebelum dia beralih ke menjadi manager untuk Sabah FC lah. Tapi apa yang menarik dia ni, selain daripada dia punya jawatan sebelum ni, pernah assistant manager, pernah manager, tapi yang aku perhatikan lebih menarik di sini adalah match analysis dan juga youth scout dan juga scout. So dia telah melalui beberapa jawatan sebelum dia betul-betul beralih kepada manager punya side, iaitu sekali lagi match analysis, scouting untuk youth dan juga untuk first senior squad. Menunjukkan di sini dia punya credibility, dia punya pengalaman ni bukan saja di bahagian menentukan formation, apa yang perlu diberikan oleh pemain-pemain das padang, tapi dia juga lebih kepada memerhatikan perlawanan-perlawanan yang telah dilalui dan bakal dilalui oleh Sabah FC, baik juga tim-tim yang bakal ditentang oleh Sabah FC, dan juga dia mampu untuk mendevelop pemain-pemain muda, seperti mana aku boleh katakan lambakanlah pemain muda yang ada dalam senarai skuad Sabah FC ni, dan aku mengharapkan benda tu boleh dilakukan lah. So aku melihat di sini ini adalah merupakan satu pengambilan yang cukup positif daripada manajemen Sabah FC, di mana aku menganggarkan di sini mereka telah meneliti sepenuhnya lah apa sebenarnya keperluan untuk membangunkan skuad Sabah FC ni. So talking about membangunkan ni, itu satu benda yang menjadi persoalan lah. So sama ada dia akan bersama Sabah FC ni dalam tempoh yang lama ataupun tidak, ataupun hanya untuk menghabiskan saki-baki perlawanan di saingan Liga Super ni. Itu yang menjadi persoalannya di sini. Pasal selain daripada tu, kita kena tengok jugalah performance dia di saingan Liga Super. Adakah dia mampu untuk membawa Sabah FC ni kembali ke landasan, memperbaiki kedudukan kita di saingan Liga Super, di mana sekarang ni kita berkedudukan di tangga ke-11. Lebih kurang macam itulah. So itu untuk apa yang pengalaman dimiliki oleh beliau ni, dan aku memberi tanggapan positif lah dengan pengambilan Juan Torres ni. Seterusnya aku ingin berbincang mengenai formation yang preferred formation lah Juan Torres ni, di mana sewaktu kemasukan JP tu Sabah FC telah menggunakan 4 defender. So midfield tu terpulang lah, sama ada 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Itu yang ditampilkan oleh JP pada beberapa perlawanan sewaktu beliau bersama Sabah FC, dan aku berani mengatakan JP telah memberikan satu impact positif yang cukup besar atas result apa yang dimiliki oleh Sabah FC, especially membawa kita ke saingan final Piala FA tempoh hari, walaupun kita tewas dengan JDT, tapi target kita sebenarnya untuk berada di pentas final tu saja. So at least play kita ada medal lah di saingan bola sepak tempatan kita ni. So itu adalah sumbangan yang aku tidak boleh abaikan lah, apa yang diberikan oleh JP. Selepas tu Alto Linus menjadi interim buat sementara waktu, dan aku quite surprised juga apabila Alto Linus tidak menggunakan formation yang dipelajari beliau daripada Ong Kim Sui, iaitu tiga defender lah, 3-4-3 lebih kurang itu sebenarnya kita tahu. Sebaliknya meneruskan formation dengan menggunakan defender 4 ni. So di sini pun aku macam hairan lah, kenapa macam satu individu yang mempunyai CV formation 3-4-3, tetapi selepas pemanggilan JP dia meneruskan formation 4-4-2. So adakah ini arahan daripada manajemen Sabah FC kerana ingin meneruskan, aku boleh katakan, DNA terbaru yang bakal dimiliki oleh Sabah FC ni, kerana head coach yang akan datang mereka akan menumpukan head coach yang mempunyai kemampuan untuk menggunakan formation tersebut. Itu persoalan kita tempoh hari lah. Antaranya lagi, adakah kita akan mengambil coach baru? Itu pun, tapi memang desas-desus squad mengatakan yang kita akan ada head coach baru.
So apabila diumumkan Juan Torres ni, aku perhatikan preferred formation dia 4-4-2 dan aku macam I'm glad satu, dan aku macam aku on board lah dengan keputusan ni, kerana management Sabah FC sekarang dia true to the core. Dia pure dengan core dia, pasal mereka mau meneruskan formation 4-4-2 ni. So untuk meneruskan formation 4-4-2 ni, seperti aku katakan tadi, aku rasa Altolinos tidak sesuai untuk menggunakan 4-4-2 ni, kerana dia diajar dan lebih berpengalaman dengan menggunakan formation 3-4-3. In fact, sewaktu dia menjadi player pun dia bermain di formation 3-4-3 bersama Ong Kim Swee. So that's why aku rasa kenapa Altolinos sama ada diarahkan untuk meneruskan formation 4-4-2 ni atau memang beliau sendiri yang decide untuk 4-4-2 ni, gitu kita tak tahu. Tapi apa yang penting di sini, menunjukkan management Sabah FC sekarang ni ada dia orang punya KPI, ada apa yang dia orang inginkan untuk Sabah FC sekarang ni. At least kita macam sekarang ni, kita macam tidak tertanya-tanya lah apa sebenarnya kita punya DNA ni ya. Kita ni 3-4-3 kah, itu kah, ini kah. So dengan pengambilan Juan Torres ni, benda tu sudah terjawab lah. Dan ini adalah memang yang cuba di-develop oleh manajemen Sabah FC, di mana mereka ingin memperkenalkan satu DNA barulah untuk Sabah FC 4-4-2. Aku tak surprise benda ni pasal aku sudah sentuh di video sebelum ni, di mana aku katakan each and every management baru untuk Sabah FC ni, mereka akan mengimplementkan satu benda yang baru. Mereka akan meninggalkan fingerprint mereka tersendiri yang tetap akan lain daripada manajemen sebelum ni. Dan ini memang terbukti sekali lagi lah, selepas pengambil alihan manajemen baru ni, kita sudah nampak rombakan pengambilan pemain dan juga formation Sabah FC sendiri. So setakat ni apa yang kita jangkakan untuk Sabah FC memang menjadi kenyataan lah. Bukan aku saja katakan ni, ramai komentar-komentar lain pun menganggarkan benda sedemikian, dan basically aku berbangga lah untuk anda yang boleh melihat benda ni ke hadapan. Lebih kurang macam tu. So again, aku on board untuk keputusan ni. Aku suka apa yang dirancang oleh manajemen Sabah FC sekarang ni. Even though kita tidak mendapat result yang kita inginkan, tapi aku faham kerana kita pernah melalui benda ni sewaktu kemasukan Ong Kim Swee, di mana pembukaan perlawanan menentang Negeri Sembilan kita tewas 1-0 pada perlawanan tersebut. Itu adalah satu lagi formation terbaru, pemain terbaru untuk perlawanan Negeri Sembilan. Kita cerita 3 tahun lepas ni, sewaktu mula-mula sekali Ong Kim Swee masuk. So why not kita memberikan kepercayaan ni kepada Juan Torres, seperti mana kepercayaan yang kita telah berikan sewaktu manajemen Sabah FC dulu, yang membuat satu revolusi yang barulah. Kita menikmati revolusi itu, kejayaan tu selama 3 tahun, dan sekarang ni merundum. Banyak orang telah lari daripada kepercayaan tersebut. So why not, banyak orang telah lari daripada menyokong Sabah FC akibat benda tersebut. Ramai yang mengatakan mau pemain baru, mau coach baru, mau management baru. Sekarang 3 benda yang kita inginkan tu telah kita miliki, telah management Sabah FC buat. So apa yang tinggal sekarang adalah kita lah selaku penyokong untuk kembali menyokong Sabah FC, untuk kembali ke stadium, memenuhi stadium, memberi semangat, memberi kepercayaan, memberi moral boost kepada player-player kita untuk perlawanan menentang Negeri Sembilan ni. Kebetulan kan? Kebetulan topik ni aku cerita, kebetulan aku ambil contoh tentang perlawanan pertama Ong Kim Swee menentang Negeri Sembilan, dan ini sejarah bakal berulang lagi lah. Di mana head coach baru menentang Negeri Sembilan dengan pemain-pemain baru. So disebabkan benda ni cukup interesting untuk aku perhatikan dan untuk aku share dengan kamu, dan aku memang look forward lah untuk perlawanan ni. Aku memerhatikan perlawanan ni bukan dari segi apa result yang kita bakal dapat, tapi dari segi macam mana pemain kita boleh berapa cepat pemain kita boleh mengadaptasikan diri mereka dengan arahan dan permintaan, demand daripada Juan Torres ni terhadap player-player Sabah FC. Itu yang cukup penting lah, kerana sekiranya mereka berjaya, kita berjaya juga memberi sokongan. Aku berani katakan pemain core player kita mungkin
akan kekal untuk season yang akan datang. So this why it's very important untuk kedua-dua pihak bertepuk tangan bersama-sama. Pasal kalau satu tangan saja bertepuk, tidak akan ada bunyi, guys. Itu yang ingin aku cuba sampaikan di video ni lah. So again, aku excited, aku really look forward untuk perlawanan ni. Dan again, aku katakan aku tidak melihat perlawanan ni untuk menang, lebih kurang macam tu, tapi lebih kepada persembahan di atas padang. Pasal kalau kamu tengok berita Sabah FC sekarang ni, macam ada beberapa perkongsian yang diberikan terhadap Juan Torres ni pun memang cukup exciting lah, daripada Makan Bola, daripada Berita Harian, daripada Astro Awani, Borneo Post. Antaranya adalah Sabah FC Girado target strong start against Negeri Sembilan FC this weekend. So Juan Torres Girado, Ketua Jurulatih baru Sabah FC, Girado tidak sabar julang Sabah FC. Di antara tajuk-tajuk yang satu lagi, Girado enggan dedah perancangan taktikal Sang Badak. Lebih kurang macam tu. So macam aku excited dengan news tu. There's a lot of things yang aku look forward sekali lagi untuk perlawanan ni, dan aku mengharapkan kelainan untuk permainan Sabah FC dan match taktik permainan yang menghiburkan. Itu yang aku harapkan di sinilah. So okay guys, itu adalah perkongsian aku selama tidak ada upload apa-apa video. So bagaimana pendapat anda untuk apa yang aku katakan di video ni? Apa pendapat anda untuk pengambilan Juan Torres Girado ni bersama Sabah FC ni? Letakkan pendapat anda di ruang komentar bawah. Bertemu lagi kita pada esok hari untuk video perkongsian sebelum 90 minit sebelum bermulanya perlawanan menentang Sabah Negeri Sembilan di Likas ni guys. Assalamualaikum.